Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita dapat berjumpa sekali lagi. Last KBS saya tak dapat join kerana saya berada di kampung, di Kenduri. Okay, jadi alhamdulillah dapat back to this stage. Actually I'm expecting somebody else to be presenting here, tapi belum ada lagi yang berani. Ada berani? Tak ada lagi yang berani ya. Alright. Anyway, hari ini kita bercakap mengenai produk. Tapi tahu tak ada berapa banyak produk kita ada sekarang ni? Siapa tahu? Berapa produk? 3 lagi? 4 lagi? Ya, 4 betul ya. Kita ada 4 produk. So kita mesti tahulah. Okey, tapi hari ini saya akan cover lebih kepada water ionizer. So kita ada 4 produk. And Energik bukannya macam company lain ya. Okay, just load every product they can think of sebagai dia punya business ya. Tapi tidak kepada Energik, kerana Energik dia memilih hanya produk yang premium sahaja. Okay, kenapa? Kerana itu memang dia punya business model, kerana dia nak propagate the true health across the globe. Okay, yang the first one is water ionizer. Seperti yang kita tahu, water ionizer Kangen occupy lebih kurang 70% market share ya. Kemudian kita ada new product launch pada 15 hari bulan 8 iaitu MGuard. Satu produk of its kind in the world ya. Sebelum ni kita tengok jammer untuk security. Pernah tengok tak? Okay, bila PMX jalan kat depan, kat belakang ada satu vehicle, dia carrying jam. Dia jamkan apa? Signal untuk tembak ke whatever lah. Ya, tapi this one is not for that weaponry. This one is untuk electromagnetic field. Saya tak nak cakap detail sebab nanti Sifu Azhar akan share dengan you all ya. So this is also premium product. Kerana apa? Kerana dia the first of its kind in the world. Jadi take this opportunity ya. Kemudian yang ketiga adalah Ukon. Ukon ditanam di Yonbori. Yonbori adalah tempat paling subur di Okinawa. Dan Okinawa adalah tempat paling subur di dalam dunia. Boleh imagine tak? Ya, yeah? Alright. So dia punya ORAC value, kalau dalam air kita measure dalam ORP value, tapi dalam Ukon kita measure ORAC value. So ORAC value dia lebih kurang 1600, di mana dia lebih kurang 160 kali ganda daripada kunyit-kunyit yang ada di pasaran. Ya, kerana kunyit ini bukan biasa-biasa ya. Kunyit ini kombinasi spring Ukon dan juga apa dia? Autumn Ukon ya. So ada 2 kombinasi, satu color orange, satu color kuning. So very special, dan saya sendiri saya consume sebagai suplemen saya, especially untuk boost saya punya immunization ya. Dan the fourth product is Anespa seperti yang kita tahu, dan dia punya komponen dalamnya diambil daripada pergunungan di Jepun. Okay, dan dia sangat related dengan beauty. So itu sedikit sebanyak mengenai 4 produk, dan hari ini saya just cover mengenai water ionizer. So ini quote kita pada hari ini, nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. So we are all here paying the price. Okay, not only nak jadi distributor kena beli produk, tapi what I'm trying to say here, that you have to come here to learn. So you have to pay the price. So saya just share semalam, especially this last 1 week, saya ada berkongsi dengan Sifuzul. Ada tak kat sini Sifuzul? So saya buka booth di KL, di Wisma Central selama seminggu ya. So Sifuzul bertugas untuk mencari strangers. Di situ adalah satu kawasan di mana orang datang untuk lunch saja. So our challenge is actually to approach them ya, to approach them so that they can actually look at our product. And saya fokus kepada cold contact dan warm contact. So apa saya buat? My mistake is saya start lambat lah. So saya contact pada hari Sabtu. Okay, saya contact pada hari Sabtu. So saya dapat contact lebih kurang 120 contacts, 120 contacts. Okay, so daripada 120, 70% reply my contacts, my message, my call. Daripada 70%, 40% say yes to come to my booth. Of course, insyaAllah saya datang and so forth, right? But daripada 40% yang kata yes, agak-agak berapa persen yang datang? Ya? Ya? Ada lebih kurang 25% datang. 25% datang, agak-agak berapa saya close?
the process of closing still going on. But inshallah, minimum, if we use 5% concept, 5% mindset, inshallah, at least ya, at least 6 hingga 10 lah. At least for this 1 month. Betul tak? Okay, of course semua dah committed lah. Ya. Alright, so now I've started to grow new business partner. Okay, because the business is about growing more and more business partner. Tadi Shermin ada mention about building the business, ya, daripada user kepada business leader, ya. But we have to go out and look for more business partner. So that's why I'm building up new business partner. Dan insyaAllah saya ada my second ID. InsyaAllah next month akan naik 6A lah. Okay, alright. Okay, so baru nak start ni. Ini yang jadi masalah dengan saya ni. Alright, okay. So we got the super brand. Enagic dah dapat super brand. Apa itu super brand? Super brand kita associate dengan trust, dengan kepercayaan. Maksudnya apa? The product and the services diterima, ya. The product and services diterima oleh consumer kita atau customer kita. So halas. The next one is what we call sebagai brand laureate, ya. Brand laureate associate dengan apa? Brand laureate associate dengan reputasi, dengan image. Maknanya apa? Maknanya the organization, energy organization, the financial, the ethic, the culture, the everything encompassing the company is actually having the excellent brand and also excellent image dan reputation. Okay. So hari ini saya akan nampak macam banyak slide, tapi saya akan speed up. So kalau saya cepat sikit bercakap, minta maaf lah. Actually this material maybe boleh saya cover dalam 2 jam. Tetapi tak apa, saya nak cover dalam 1 jam. So just pick up mana-mana point yang rasa you penting untuk tahu. Dan kalau still tak boleh nak faham, boleh buat appointment jumpa saya, ya. Tapi kena buat appointment lah, takut saya tak ada kan. So boleh juga jumpa di luar sana dan sebagainya. So basically I'm going to cover the product quality, I'm going to cover the water quality, the maintenance part of it, certification sedikit, endorsement, life cycle cost, and there is a new item sini saya tambah, iaitu misconception. Kerana apa? Kerana lately ada ramai yang WhatsApp saya mengenai all this video daripada YouTube dan juga daripada merata-rata lah daripada social media, ya. Okay, and of course last but not least is the competition fact. Okay, the first one is about the product quality. Bila kita bercakap mengenai product quality, kita bercakap mengenai mesin itu sendiri, the feature dia, ya. So kat sini kita kita bercakap mengenai plate quality, ya. Plate adalah engine, iaitu komponen utama dalam mesin Kangen, ya, dalam mesin water analyzer. Dan kat sini just saya nak mention bahawa kelebihan Enagic water analyzer adalah kerana dia mempunyai solid plate. Solid bermaksud dia bukan mesh, dia bukan hybrid, bukan kombinasi mesh ataupun solid, tapi dia pure solid, dia pure 99.9% titanium, ya, bukan alloy. Alloy ni dia campuran besi, tidak, ya. So kebanyakan kita tengok water ionizer in the market, termasuklah Tayan, antara yang terkenal di Malaysia, dia menggunakan mesh. Mesh maksudnya dia halus macam jaring-jaringan, ya. So sebab itu dia tidak boleh menerima power yang tinggi. Kalau dia menerima power yang tinggi, dia akan ada hotspot, dia boleh melt, dia boleh lebur, ya. So itu kelemahannya. Alright. So bila kita bercakap mengenai plate, kita bercakap mengenai potential electrolysis unit. Kekuatan, ya, kekuatan mesin ini bergantung kepada potential electrolysis unit. Di mana kita tengok kat sini, the surface area tu amat penting. Okay, so surface area besar, okay, dan mempunyai plate titanium. Kemudian kita multiply by the power yang kita pakai dan juga the current yang kita guna. Kat sinilah kita dapat potential electrolysis unit. Maknanya the higher the PEU, the better the quality of the water. Alright. So now kita tengok comparison. Kita tengok the SD501, K8 and the rest, ya. Kalau kita tengok, of course K8 is always the best, ya. Maknanya imagine dia punya antioxidant level selepas kita servis boleh pergi
up to negative 1200 millivolt. Tahu tak berapa banyak negative 1200 millivolt? Buah orange kita tu boleh pergi dalam negatif 30, negatif 40 millivolt. Itu pun kalau you minum fresh. Kalau you letak kat situ, lama dia dah oxidize. Ke LCC selalu saya minum orange juice. Okay, tapi kalau saya terlambat minum, dia dah oxidize. You don't get that antioxidant anymore. Alright, so imagine dengan negatif 1200 millivolt seperti macam 30 biji orange juice. This glass, one glass of water macam 30 biji orange juice yang you masuk dalam badan you. Bagus tak? Sebab itulah saya boleh berdiri kat sini. Hari-hari saya balik kerja pukul 11 malam, pukul 12 malam. Kau ada? Alhamdulillah minum air ni hari-hari. Alright, so kalau kita tengok competitor, kalau kita relate balik, kenapa dia punya PEU tak tinggi? PEU tak tinggi kerana kebanyakan daripada mesin menggunakan mesh type. Mesh tadi dia tak boleh menggunakan power yang tinggi. Power yang digunakan kebanyakannya 100 watt. Okay, jadi dia tak boleh guna power yang tinggi. Sebab tu kita tengok dia punya PEU dia rendah. Alright. Kenapa dia tak nak bergerak ni? Okay, alright. Okay, berkenaan dengan filter. Okay, so filter kita telah diuji oleh SIREM. Ini bukan latest result Okay, tapi saya nak tunjuk bahawa semua kontaminan sudah pun diuji. Termasuklah kita tengok situ arsenic, the mercury, the barium, the copper, the iron, the phosphate and macam-macam. Semua dah diuji dan semuanya exceeding the requirement of SIREM and also the Food and Drug Administration of Malaysia. So tak perlu sanksi lagi. Cuma baru-baru ini banyak orang tanya saya mengenai FC1. Saiful apa beza? Harga dia banyak beza ni. Allahu Akbar, saya pun tak dapat spesifikasi dia. So saya menjawab apa yang saya tahu di sini. Basically FC1 is better in filtering the chlorine. Okay, dulu pun bagus tapi sekarang lagi bagus. As you know, chlorine is very oxidized. Tahu tak chlorine ni? Dia very oxidized. Dia mempertuakan kita cepat, mempercepatkan penuaan kita. Okay, kalau you letak paku dekat air pipe, air mineral, air RO, air apa-apa semua, yang paling cepat karat adalah air pipe. Kenapa? Kerana air pipe mengandungi klorin. Klorin bertindak balas dengan bakteria. Dia akan oxidize. Okay, so dia akan cepat meresap dalam sel, dalam kulit kita dan juga meresap dalam makanan kita. Sebab tu kita tak sedar kita kena kanser. Antara sebabnya dan juga kita kena pneumonia, paru-paru berair dan sebagainya. So dia punya flow juga bertambah dan sebagainya. Okay, next one kita bercakap mengenai this flow rate. Okay, ditunjuk host kat sini. Tapi apa point yang saya nak sampaikan, bahawa Enagic dia boleh take up more higher flow rate up to saya tak cakap 7.5 liter, tapi dia boleh ada flow rate 7.5 liter seminit. Very fast, very high. Water filter paling tinggi dalam 3.5 liter per minute. Kenapa? Kenapa banyak water ionizer dia punya flow rate dia rendah? Flow rate dia rendah kerana dia tak boleh melakukan elektrolisis dengan sempurna bila flow dia laju. Kerana apa? Kerana dia punya mesh plate dan juga power dia rendah. Jadi dia perlu slow barulah dia dapat property of antioksida, alkaline dan sebagainya. Jadi kat sini kita dapat simpulkan bahawa Enagic memang mempunyai host yang lebih besar, flow rate yang lebih tinggi dan juga dia punya elektrolisis yang lebih sempurna. Alright, next one. Kita lihat pula dari segi reliability. Okay, dalam sekolah reliability saya boleh bercakap sejam dalam bab ini, tapi secara singkatnya bila kita introduce more component di dalam sesuatu device, maka reliability akan menurun. Jadi sebab tu Enagic hanya letak the major and the key component sahaja. Sebab apa? Sebab tu kalau kita lihat dia tak ada heater. Dia tak ada chiller. Alright. Dan juga ada sebab kerana apa? Kerana dia nak preserve antioxidant level. Dan juga untuk pengetahuan semua, air yang bagus kita minum, air apa pun adalah air yang berada di suhu room temperature. So ini kita
kena tahu. Alright, so ini salah satu contoh ya, bila water filter menghadapi masalah bila ada shortage of water supply. Okey, sebab apa? Sebab di dalam water filter ada 3 type of container. Okey, so bila run dry, tahu run dry, maknanya air tak ada sampai dalam water filter, tangki tu kosong. Bila tangki tu kosong, apa jadi? Heater still running, condenser still running. So dia boleh terbakar. Sebab tu sekarang ni bila Selangor umpamanya bila tak ada air, dia water filter manufacturer atau distributor ataupun company akan bagi notice. Okay, tolong offkan water filter, kan? So tak kelas lah kan? Nak kena tahu pula bila nak kena on off kan? So kita kangen, no problem, run 24 hours a day. Alright, next. Kita bercakap mengenai power. Selalu orang cakap, oh mesin Kangen ni power consumption dia tinggi, which is true lies. Which is lie ya. So kita tengok dalam surat khabar sendiri, Tenaga Nasional mengeluarkan satu paper yang mengatakan bahawa water filter menggunakan power yang banyak. Sebab apa? Sebab dia ada heater, dia ada condenser. Okay, you tengok heater kat sini, untuk memanaskan 1 liter air ke tahap 60 degree C memerlukan 240 hingga 320 watt. So kalau katalah you banyak pakai water filter ni, maknanya you kalilah, maknanya 60 minit 1 jam. So you kira kilowatt jam. Dan you akan dapat tahu berapa banyak you spend in term of bill. Dan you kena ingat water filter sebenarnya, air yang dia orang masak tu bukannya 100 degree C. Kita dah ingat kita minum air panas tu 100 degree C. No. It is only 60 degree C. Understand? Percaya tak? Macam tak percaya, you go. Okay, alright. Okay, so ini sebab inspection quality. So very fast. Energik di kilang dia menggunakan 22 inspection point. Maknanya apa? Maknanya 22 point inspection. So at least 5 inspector digunakan. So begitu tara, okay. Dan juga kita tengok kat sini Energik lebih bersistematik lah. As you know, Japanese is number 1 in term of quality system. Ya, 22 point tu maknanya every single level of measurement, every single component dia test ya. Alright. So next one is water quality. Baru yang kedua. Alamak, kena fast sikit ya. Okay. Mengenai water quality, kita tengok kat sini apa beza water ionizer. Ini first thing untuk yang distributor baru You mesti tahu apa beza water filter dengan water ionizer. Sebab from now on jangan sebut water filter, sebut water ionizer. Sebab bila kita sebut water filter, kita akan menghadapi masalah. Alright. So water filter kat sini maksudnya apa? Water filter tujuannya adalah untuk menapis air. Menapis air untuk menghasilkan air bersih. Dan air bersih ini perlu menepati piawaian oleh sirim. Itu saja, khalas. Tetapi masalah dengan water filter, kebanyakannya menapis sehingga mineralsnya pun ditapis. Dan air itu adalah air kosong, air mati. Sedangkan fitrah air yang Allah jadikan mesti ada mineral. Seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam mengandungi mineral yang tertinggi di dunia, iaitu 26 hingga 32 jenis mineral. Faham? So body kita memerlukan sekurang-kurangnya 12 jenis mineral. Okay? Sebab tu kalau kita ambil suplemen kalsium umpamanya so bahaya kalau kita overload dengan kalsium. Sebab body kita akan cuba adjust untuk naikkan mineral-mineral yang lain, potasium, kalium, magnesium semua. Jadi nanti kita akan menghadapi masalah. Sebab tu kalau kita nak ambil suplemen, kita kena tahu keperluan badan kita. Alright, so habis mengenai water filter, ada banyak juga bottle water. Dia panggil drinking water. Banyak drinking water ni di 5-star hotel, di surau dan sebagainya ya. Drinking water kebanyakannya ditulis kat bawah itu reverse osmosis. Reverse osmosis dia tidak mengandungi mineral, di mana dia adalah acidic water. So cap dia color putih. So kalau boleh hindari dari minum bottle water yang cap color putih, sebab dia tidak ada mineral. Ya, alright.
Okay, so now satu lagi mengenai bottle water. So apa beza bottle water dengan air yang lain? Bottle water seperti spritzer, seperti cactus, seperti Evian, semua mengandungi bikarbonat. Tahu bikarbonat? Macam baking soda. So bezanya dia ada chemical addition. Dia ada bikarbonat. Ni saya tunjukkan kat tepi ni. Alright. So thank you pada Sifu Sazwan. Okay, saya suruh dia buat gambar ni. Okay, so let's say you ada satu air pipe, you test, of course dia light green lah. Okay, so bila you masukkan sedikit bikarbonat, miligram per liter, maka dia akan menjadi air yang bermineral dan air yang berakali. Tetapi selalunya sebab botol itu adalah botol bukan bisphenol A free, dia akan leach, dia akan bertindak balas dan akhirnya akan menjadi acidic. Okay, so isunya kat sini adalah bottle water ada chemical addition. So cactus umpamanya dia ada 64 mg per liter. Spritzer ada 142 mg per liter. Evian ada 300 lebih miligram per liter. Ini contoh lah, contoh. Saya nak bezakan. Sebab orang tak boleh beza. Oh, apa Evian pun akali tinggi. But water ionizer kita tak guna chemical addition. Water ionizer mengeluarkan hydroxide ion, 0H negatif. 1 mol per liter hydroxide ion bersamaan dengan pH 14. Kalau pH 11.5 mungkin 0.001 mol per liter of ion hydroxide ion. Ya, yeah? Alright. Sedikit sebanyak pengetahuan mengenai apa beza air water ionizer dengan water filter. Jangan sebut water filter ya. Sebut apa? Sebut apa? Okay, water ionizer untuk mesin, ionizer kita guna untuk air dia. Alright, so ini badan kita setiap hari. Sekarang saya ada talk setiap minggu hari Rabu, so boleh follow dekat YouTube. Saya bercakap mengenai macam-macam lah gaya hidup sehat. Saya ni tak adalah sehat tip-top, tapi nak sehat saya kena bercakap mengenai gaya hidup sehat. Okay, so for the last 5 years, saya aktif dalam fund run, organizing fund run. The last one saya arrange Com Attack series daripada Kuala Kubu ke Bukit Fraser. The first event. So semuanya kita menggunakan Kangen water. Kita tak guna lain. No more 100 plus. Okay, so Kangen is the main product. So semua yang masuk mesti dikeluarkan. So kalau sel kita sehat, maka organ kita sehat. Organ kita sehat, badan kita sehat. Ya, so simple saja. So bagaimana nak sihatkan sel? Dia macam pokok. Kalau kita bagi baja, kita bagi air, maka pohon dia akan subur dan pokok dia akan subur. Jadi macam mana nak sihatkan sel? Kita kena hydratekan sel dengan air yang cukup. Kemudian mengandungi minerals, mengandungi zat galian dan sebagainya. Okay, so simple. Alright, next one. Okay, so ini masalah kita lah mengenai air sekarang ini. Air kita acidic. Air apa yang tak acidic kalau kita test? Kemudian air kita contaminated, termasuklah klorin. Okay, kemudian ada racun serangga. Okay, dan of course airnya tidak diserap. Okay, Dr. Corinne Allen, pakar autism tu, dia buat kajian. Dia kata bottle water ni hanya 15 hingga 20% diserap oleh sel badan. Semuanya yang lain dikumuhkan. Sebab tu Dr. Corinne Allen, dia menggunakan Kangen water, ionized water ini untuk treat dia punya autism patient, pesakit-pesakit autism. Kerana apa? Kerana pertamanya dia membekalkan oksigen. Oksigen yang dibawa oleh darah pergi ke otak dalam masa 30 saat. Mana datangnya oksigen? Okay, so bila elektrolisis, okay, bila elektrolisis, ion hydroxide dikeluarkan, 0H negatif. 2 ion hydroxide dia bercantum, dia mengeluarkan H2O plus oksigen, O2. So oksigen tu diserap oleh sel darah, dia pergi ke otak. Sebab tu untuk autism punya treatment bagus kalau kita bagi mesin daripada K8 kerana antioksidan dia tinggi. Alright, next. So ini sedikit sebanyaklah tadi saya cerita ada 3 komponen utama ataupun 3 properti utama, iaitu mesti alkaline. Okey, banyak tempat di dunia ada healing water, semuanya alkaline, ya. Tapi kita kena panggil alkalize lah kalau untuk kita punya water ionizer, ya. Kemudian dari segi microcluster, so ada beberapa
Orang jumpa saya, dia kata air terahertz pun, dia kata microclustered. Dia kata, saya tanya dia berapa frekuensi dia. Dia kata 20 hingga 30 MHz. Saya kata wow, ini dah lagi lagi dahsyat daripada Kangen Water. Kangen Water maybe about 40 to 50 MHz. Tapi bila saya test, semuanya tak betul. Malah dia still acidic, slightly acidic. Dia tidak ada dia tidak halus dan dia tidak ada antioksida. Ya, alright. Next. Okey, bercakap mengenai water ionizer. Okey, so ini penting ya. Antioksidan. That's why kalau kita share mengenai air, emphasis more on antioksidan. No other water can do better than Kangen Water. Fokus dekat antioksidan. You know what? Orang-orang yang berumur macam saya ni, kalau ikut kebiasaan, sel nak tumbuh balik susah. Dia akan menua dengan cepat. Sebab apa? Sebab badan kita, sel kita ada jangka hayat. Bila sel ada jangka hayat, dia akan mati kalau kita tak buat sesuatu. Bahan utamanya adalah antioksida. Okey, untuk maintain badan kita sihat, kita perlu negatif 20 hingga negatif 30 mV seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Jerry Tennant dalam buku dia Healing is Voltage. Baca buku ni daripada awal hingga akhir untuk sesiapa yang nak awet muda, nak sihat, boleh bantu orang. Okey, kalau you nak hasilkan sel baru, you perlu negatif 50 mV. Kenapa ramai orang nyanyuk? Ramai orang nyanyuk kerana dia tak exercise dia punya brain. Okay, brain tak spark the energy, tak create energy. Ke selama-lama brain cell mati, dia tak replenish, habis. So that's why saya selalu sarankan kawan-kawan saya yang dah bersara, please go out. You know, make kita punya brain works. Do what you like. Have passion in what you do, insyaAllah it's okay. Of course dia teringat kerja, stress tu, dia tak nak kerja, dia duduk rumah, dan lama-lama. Okay, so minum air kangen hari-hari, ya, 2 liter at least. Okay, sebab badan kita membuat perkumuhan 2.6 liter a day. So you kena replenish, tahu replenish? Ganti balik, sebab darah kita komponen utamanya adalah air. Darah kita membawa oksigen, darah kita membawa makanan, darah kita membawa macam-macam. Jadi kalau pembawa ini tidak bersih, longkang kita tersumbat sana sini, apa jadi? Habislah, ya. Alright. Okay, next one. Ini kita ada 5 jenis air. Semalam 5 hari lepas bila saya tunjuk kepada saya punya potential customer ataupun customer saya selalu terangkan bahawa the value of having this machine is having the 5 types of water where you can use it untuk semua aspek kehidupan. Apakah yang kita tak boleh pakai dalam Kangen Water? Ya, so kita boleh pakai untuk kesihatan, kita boleh pakai untuk semualah, beauty dan sebagainya. So 5 jenis air ni jangan lupa untuk kita share. Tapi satu perkara yang saya nak share, sebab ramai orang cakap, Saiful, ada water ionizer yang keluarkan 2.5, sama. Saya kata tak sama. Energy punya is different because energy punya 2.5 is hypochlorous acid level. Cuba cek dalam, you Google, apa itu hypochlorous acid, HOCl. HOCl ni sebenarnya berada di dalam badan kita. Dia digunakan of course untuk memberi sistem pertahanan yang kuat kepada badan kita. Ya. So, bagaimana energy design untuk menghasilkan equivalent H2L adalah dengan menggunakan enhancer. Nampak sana? H2O campur NaCl, which is sodium chloride campur electricity. Barulah jadi hypochlorous acid yang membunuh bakteria dalam masa 30 saat. Dan kita lihat kat sini, okay, kalau you tengok disinfectant chart and you Google, okay, the energy punya what do you call this, 2.5, organism yang dia boleh bunuh almost semua. Okay, alright. So berbanding dengan air 2.5 yang sebelah sini, ini air yang tidak ada sodium chloride. Sebab itu enhancer kita perlu gunakan selain daripada keadaan di mana kita perlukan banyak mineral untuk menghasilkan 11.5. Ya, harap faham.
So hypochlorous acid level. Sebab tu di hospital di Jepun dia digunakan untuk treat gangrene dan sebagainya. Ya. Alright. So ini semasa COVID hari tu, KKN pun ada artikel dia kata dia galakkan kita minum hydrogen rich water. Hydrogen rich water ni ionized water lah, seperti Kangen dan sebagainya. Dan in fact di US EPA juga ada ada menyarankan bahawa kita gunakan HOCl to fight against COVID-19 dan sebagainya. Ya, alright. So apa value kita dapat bila ada mesin? Apa value kita dapat bila ada mesin? Kita ada 5 top value. Kita macam ada doktor di rumah. Dah jarang dah pergi klinik. Lupa dah bila last time. Semalam bila saya dengan tim saya tanya bila last kali you pergi klinik? Semua geleng-geleng. You bila last? Dia geleng-geleng. Macam lagu geleng-geleng kan? So, macam ada doktor di rumah. Kemudian bila ada Kangen mesin, kita ada antiseptik. Tak payah pergi farmasi. Why you should go to pharmacy? You ada hypochlorous acid, very powerful non-chemical based detergent ataupun antiseptik. Ya, kemudian kita ada beauty center at home. Ya, so ni iklan sekejap. Okay, so ini beauty. So kita guna. Inilah. Masa saya buka booth semua cakap umur saya macam 45 tahun. Alhamdulillah. So selalu saya cakap, okeylah nanti lepas ni saya belanja you makan roti canai lah. Sama ada sincere ke tak itu different matter kan. Yang penting dia puji lah kan. The next one is ATM machine lah. Tadi si Fuzahir dah cerita panjang lebar, saya tak nak cerita bahawa ada mesin dia generate money. Ya, alright. Okay, next one kita bercakap mengenai maintenance. Okay, satu trik ya. So, saya juga ada buat mistake. Bila saya share tentang Kangen water ionizer, bila saya tak buat follow up yang bagus, so potential akan cepat Google. Bila dia Google, dia akan jumpa macam-macam water ionizer. Ada 2 case di mana dia membeli Panasonic dan satu lagi dia membeli Tayen kerana dia kata ada alkaline, ada antioksidan. Apa differentnya water ionizer yang lain di market dengan Energik? Yang ini you kena ada sebab this is the killing point. You tahu tak how smart Energik is? Energik patentkan manual cleaning dan e-cleaning. Bila dia dah patentkan, kompetitor tak pakai manual cleaning. That's why dia punya selling point dia kata, oh our machine do not do manual cleaning, we all do auto, very easy. Tahu tak apa itu auto cleaning? Auto cleaning is just backwash. Tukar polarity, flow, reverse, that's it, dia cuci. But Energik ada e-cleaning setiap sebulan, 2 bulan, 3 bulan depending on the type of water, sama ada hard water ataupun tidak. Ya, kemudian the deep cleaning kita buat every month. Ada setengah buat every 6 months, terpulang, tak ada masalah. So what happen? Kalau ada water ionizer, bila kita test airnya, selepas 6 bulan, confirm antioksidan dia almost tak ada. Kerana tak ada deep cleaning, tak ada e-cleaning, maknanya plate-nya tidak dicuci. Bila ada calcium deposit, kita kena cuci manually. Mana boleh cuci automatically? Setakat backflow boleh cuci? Tak boleh. Only boleh to certain extent. So jangan panik bila cakap, oh kita ada antioksidan, ada alkaline. Dia ada satu yang dia tak ada, deep cleaning dan e-cleaning. Tapi dia gunakan ni sebagai dia punya disadvantage lah. Kononnya kita auto saja, tak perlu manual-manual ni. Faham? Benda yang semua 100% auto. Mesti ada sikit manual kan? Cuci kereta, you pergi auto. Semua auto ke? Still dia keluar daripada situ, dia still dia cuci tayar dia juga kan? Betul tak? Ke saya shock sendiri ni? Betul tak? Betul. You all semua stun ya? Okay, alright. Bagi semangatlah sikit kat saya. Okay. Okay, so longest warranty. Warranty, be careful. Sebab competitor kita always ada exception, qualification statement. Kat bawah tu dia kata, oh kita pun 5 tahun warranty. Tapi kat bawah tu kecil dia tulis. Okay, dia tak applicable bila ada hard water. Tahu hard water? Air keras. Tak ada, maksudnya total dissolved solid dia tinggi.
Di Malaysia apa dia TDS dia? Di Malaysia TDS value dia adalah 50 hingga 200 miligram per liter. Tetapi di India, di Pakistan, di Bangladesh boleh mencecah 600, 700 dan 800 miligram per liter. So kat situ sebut hard water. So maknanya apa? Kalau rosak sebab hard water, maka dia tak boleh cover. Tapi energy dia tak cakap. Okay, so itu beza dia. Okay, next one. Okay, so far boleh follow? Boleh ya? Alright. So ini kita bercakap mengenai manufacturer. Senang cerita apa yang saya nak cakap. Energik, okay, mempunyai satu kilang yang mana dia mengeluarkan semua daripada A to Z. Berbanding dengan OEM, dia rely kepada factory yang mungkin berada di beberapa tempat. Okay, so ada research and development dia. Saya sendiri pernah pergi dekat Osaka. Ya, so dia ada kilang dia dengan robotik dan juga dengan manual. So banyak technician dan sebagainya. Dan orang yang bekerja dalam energi itu pun semua macam robot. Pernah pergi tak? Semua kerja. Mana ada membawang? Tak ada. Semua kerja. Bila bunyi loceng, semua serentak pergi. Bila loceng lagi serentak masuk. Kita maknanya kita jauh daripada diorang. Nak datang sini pun pukul berapa you all datang? Pukul berapa you all datang? Cuba cerita sikit. Cerita. 8.30 sepatut kita ada sini pukul 9. 95 minit. Nak cakap produk Jepun, nak komplain produk Jepun, kita tak ada qualification lah. Betul tak? Alright. So, water ionizer di Jepun telah pun digazetkan, digalakkan oleh kerajaan Jepun untuk diminum pada tahun 1958 lagi. Dan pada tahun 1966, okay, Japanese Health Ministry approve the water ionizer as health improving medical device. Yeah, alright. Okay, next one. Alamak, tinggal 14 minit. Ini tak payah cerita lah. Asset life dia 25 tahun. Lama. Bila saya share semalam dekat booth, 25 tahun, semua stun. Betul ke? Betul. Kalau you beli water filter, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. You kena bayar, you kena hutang. Forever you hutang, 25 tahun. Berapa you kena bayar? Kalau Intuition tu, model yang satu tu, 7,000. Dengan interest 11,000. May as well you beli Kangen Water. You beli satu boleh tahan 25. And yet, selepas 25 tahun, you boleh refurbish for another 10 years. Total 35 tahun. Tak percaya? Pergi kat Jepun. Kat sini tak ada lagi. Saya punya mesin pun baru 9 tahun. Okay, pergi kat Jepun, tengok semua yang dah color kuning, yang discolored tu. You pergi dekat dia punya hotel ke, restoran ke. Klinik pun ada tau. Kebanyakan klinik di Jepun ada. Yeah? Alright, next one. Apa lagi? Okay, ISO 3485. So ini I think semua orang dah tahu. Okay, yang penting sekali bukan this ISO. Lab yang membuat certification adalah TUV. Saya tahu TUV adalah satu lab yang paling stringent sekali, sama ada di Jerman atau di Japan. So, medical grade device ini tadi saya dah cerita kenapa dia medical grade device, kerana air yang dihasilkan tidak mengandungi risiko kontaminasi. Dengar sini, medical grade device bermaksud air yang kita minum tidak mengandungi risiko kontaminasi. Faham? Bukan sebab dia digunakan di hospital sebagai medical device, bukan ya. Alright. So itu saja, habis. Saya boleh cerita 2 jam tapi tak naklah kan. Okay, certified medical device manufacturer. So manufacturer pun dia certified by the Ministry of Health. Okay, Gold Seal Award. You tengok situ under kategori apa? Drinking Water Treatment System. Semua orang, semua company boleh menjadi member of Water Quality Association, tapi untuk mendapat Gold Seal Award, kita perlu ada kelebihan. Dekat sini ya. Alright, next. Okay, di local authority, memang inilah satu certification yang kita ada, iaitu daripada SIREM. SIREM dah certify, okey lah kan? Apa kita nak lagi? Betul tak? Tapi ada caution kat sinilah. Okey, ini saya I think Energik pun telah listkan apa yang tak perlu kita buat. So be careful dengan Akta Ubat tahun 1956. Kita tak boleh claim anything yang menyembuhkan
critical penyakit. Jadi janganlah cakap Kangen Water menyembuhkan kanser dan sebagainya. Itu menyalahi Akta Ubat. Kedua, Akta Makanan 1983. Di mana kalau kita ada bottle water, kalau kita nak jual, kita perlu KKM certification. Kalau tidak ada itu, menyalahi undang-undang. Boleh? Tak boleh pakai energy lah, atau tak boleh pakai Kangen lah. You pakai ionized water boleh. Tapi mesti ada stamp KKM. Dan akta jualan dadah dan sebagainya. Okay, alright. Nampak tak? Daripada tadi tu. Oh, sorry. Ini doctors punya endorsement. I think semua orang dah tahu. Saya tak payah cerita banyak lebar. Okay, ini Dr. Hiromi Shinya. Dr. Hiromi Shinya baru meninggal dunia pada Disember 2021, umur 80 tahun lebih. Sedih jugalah sebab dia adalah peneraju kolonoskop. Dia tengok orang, dia boleh tahu kau ni kolon macam mana. This is the doctor. Okay, dan I think kalau buku Rejuvenation Enzyme tu ada bab 18 dia bercakap mengenai Kangen Water. Ya, so ni Dr. Hiromi Shinya. Jadi siapalah kita nak kata Kangen ni tak bagus lah apa semua. Dia dah kaji. Dia mereka cipta kolonoskop. Jadi kalau ada kawan-kawan kita kata, alamak itulah inilah. Kita kena ambil source daripada siapa? Daripada doctors ataupun researchers ataupun scientists ataupun chemist yang telah pun membuat apa? Yang telah pun membuat study, yang telah pun test it out, yang telah pun membuat buku, yang telah pun membuat literature, yang telah pun present di seminar dan sebagainya. Orang ni yang kita percaya, betul tak? Takkan nak percaya budak 25 tahun cakap, alah kau kelentong je, betul tak? Siapa nak kita dengar? Spesialis lah kan? So kalau ada yang rebuff, kita tengok kat sini. Semua doktor-doktor bercakap mengenai ionized water in general. Ya, alright. Okay, next one, sportsman. You tengok saya kenal Tiger Woods lah. Ini Seattle Seahawks. Di Amerika ada banyak American football. Okay, so Seattle Seahawks is the first National Football League team yang pakai Kangen Water dan dia champion tahun tu. Okay, so dia ada Los Angeles Raiders, New York Giants, Denver Broncos. Saya tahu semua sebab saya peminat American football. Bukanlah saya tak minat bola sepak Malaysia, tapi happen that saya belajar kat sana, saya minat. Ya, alright. Okay, so tadi ada Sazali Samad, local bina badan, juara dunia juga tu. Ya, so orang juara dunia ni dia semua minum air Kangen. Okay, yang tak minum Kangen tak boleh jadi juara dunia. Alright. Okay, next one. Okay, ini apa yang saya buat at my own capacity, because Mr. Ushira cakap propagate, give apa tu orang kata, give compassion, passion and give compassion. So antara satu-satu yang saya buat, okay, saya taja Piala Emas Raja-Raja, so semua saya bagi air Kangen. So apa findingnya? Semua 24 tim yang bertanding di Kedah tidak mengalami cramp. Sebab rupanya player-player bola sepak tu dia measure. Boleh cramp tak boleh cramp. Kalau cramp maknanya fitness tak bagus. Kenapa? Kerana lactic acid yang dikeluarkan semasa bersukan dineutraliskan oleh air Kangen. 24 tim saya sponsor, saya hanya guna satu mesin K8 sahaja dengan tim saya di Kedah. Siapa kata K8 tak boleh bertugas? Hilang. Okay, alright. So kemudian saya sponsor polis diraja Malaysia pada tahun 2019-2020. Okay, itu dia punya pengurusi dia lah. Okay, alright. So ini saya punya tugas untuk memastikan bahawa Malaysia juga cepat untuk mengenali Kangen Water dan juga untuk memastikan bahawa air yang terbaik digunakan. Okay, yang ini saya berada di TV beberapa kali. Okay, saya menganjurkan banyak program gaya hidup sihat, fun ride, fun run dan juga beberapa program lagi. Dan kat sini kita tengoklah banyak. Saya menganjurkan lebih kurang 25 fun ride, fun run. Dan juga yang latest adalah Com Attack Series, iaitu pertandingan perlumbaan basikal daripada Kuala Kubu Baru kepada Fraser Hill. Ini semua menggunakan Kangen Water. Sekarang bila dari jauh dia orang dah cakap Kangen Water, Kangen Water, Kangen Water. Di Dataran Merdeka sampai di BKL marah. Kan? Kenapa organizer tak nak pakai 100+? So jawapan dah ada lah. So
So kita compare dan kita tunjukkan pada mereka dan tak ada komen. Okay, ini famous who is who. Okay, I think Barack Obama, Donald Trump semua dah minum. Jadi siapalah kita tak nak minum. Kat Malaysia artis paling lambat nak minum air kangen, tapi alhamdulillah dah banyak lah. Okay, Nilofa, okay, kita punya tim juga install. Ella saya install. Kau ada? Rumah dia di Elmina. So saya demo kat suami dia kata, boleh tak saya check dengan wife saya? Check dengan wife pula. Kan? Tapi okey lah kan. So yang penting dia belilah. Okay. Abi Abadi. Lagi siapa? Siti Nurhaliza. Profesor Dr. Mahaya. Okay. Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir masih minum. Kenapa dia masih minum? Kerana dia masih service mesin dia. PMX ada mesin tapi dia tak tahu ada mesin. Semasa saya demo dekat Dr. Wan Azizah, dia cakap, oh ya ke? Saya tak ada lah mesin ni. Dia tak tahu. Mungkin sebab tak ada penerangan. Kalau saya masih terang habis lah kan. Tapi saya tak dapat peluang. Okay, alright. The only professional yang saya tak demo lagi adalah angkasawan. Saya dah demo semua jenis, semua orang, semua carrier. Angkasawan sebab apa? Sebab Muzaffar Shah, dia dah ada kangen mesin. So saya tak nak attempt lah nak pergi jumpa dia. Unless kalau nak suruh dia upgrade. Kan? Tapi dia dah ada. Kalau tidak saya complete lah. Apa semua saya dah demo. Okay, kita bercakap mengenai life cycle cost. Bila kita beli barang, okay, jangan hanya bercakap mengenai direct cost. Maknanya kos harga tu. Let's say harga tu 13,980. Tidak. Kita bercakap mengenai life cycle cost. Sebab tu kita terangkan kepada customer kita. Apa itu life cycle cost? Kos pusingan apa? Life. Okay, maksudnya apa? Maknanya katalah 25 tahun. Okay, apakah kos pembelian? Apakah kos operasi? Apakah kos maintenance? Apakah kos itu dan ini? So ada banyak. Dari segi installation, maintenance, depreciation. So Kangen water machine still the cheapest, still the most economical price untuk kita beli sebab dia 25 tahun. Alright. Next. Apa lagi ya? Okay, ini asset life, saya tak banyak cerita. Ada 3 minit lagi, assuming 13 minit. Okay. Misconception. Ini yang paling ramai orang WhatsApp saya. Saya pun malas tapi layan je lah kan. Okay. Saya layan juga. Ini misguided information by Amanda Bobet. Okay, so this lady yang perlukan kasih sayang, okay, tolong bagi kasih sayang kat dia supaya dia reda sikit. Okay, so dia former energy independent distributor. Okay, so mula-mula dia buka komen dia. Sekarang komen dia close. So dia tak boleh komen. Sebab orang ramai kenal dia, komen bahawa dia ni siapa. So dia adalah, di membership dia telah pun terminated by Energik. Currently dia run dia punya own business. Okay. Produk dia nama Healthy Hydration. Of course, dia marah sangat ke atau apa tak tahu. Tapi dia buat banyak komen dan banyak distributor kita terpengaruh. Macam mana nak upkan balik semangat saya kan. Kan, macam-macam lah. Okay, so nombor 1 dia kata Kangen water filter is not worthy. Tak bermanfaat, tak berharga. Okay, it does not filter the heavy metal. Bohong, Sirem dah kata bagus, lebih baik, senang. Okay, next one. Electrolysis take place may result in high toxicity. Kita buat test dengan Sirem, tak toxic. In fact, medical device, risiko kontaminasi tak ada. Nombor 3, certified by WKA. Dia kata ability to filter chlorine. Itu bohong. Kita tengok tadi kategori yang WKA mention, iaitu water treatment. Nampak? So bohong. Energy has paid for its WKA certification. Saya pun tak tahu apa dia cakap. Kita nak ada degree pun kena bayar. Betul tak? Betul ke tak? Kita nak belajar kita bayar kan. Unless maybe 5 tahun 10 tahun lagi mungkin free lah kan. Tapi at the moment kita bayar. So nak sertifikat apa tak bayar? MBSA tak bayar. HRDF tak bayar. Semuanya bayar. Betul tak? Tapi saya tak tahu apa dah dia cakap kan. But anyway, okay, C claims ini Kangen enhancer can break down the plate. Boleh percaya ke? Kenapa asset life dia boleh pergi 25 tahun? Dan kenapa bila kita check dengan Sirem, kontaminasi tak ada? Dia mercury, the sulfur, the titanium, the platinum semua tak ada. Platinum coating will lose its property. Berapa banyak ketipisan titanium plate tu? Ya, sebab saya kata tadi, plate dia memang boleh refurbish for another 10 years selepas 25 tahun.
Okay, next. Dia kata apa? Kangen water does not emulsify all type of the oils. Okay, bila kita buat demo ni, sebab tu kadang-kadang kita kena terangkan. This is just to illustrate bahawa Kangen water, dia punya molekul cluster dia halus. Maksudnya apa? Maksudnya minyak kelapa sawit yang mentah umpamanya, dia punya bond amat kuat. Tidak tepu. Tapi bila ada minyak, seperti air seperti Kangen water, dia punya cluster kecil, dia break up that molecule cluster. Tapi kenapa kita tak pakai minyak kelapa sawit? Minyak kelapa sawit memang susah untuk kita break up. Kecuali bila kita sudah masak. Kerana minyak yang masuk dalam kita punya badan, sistem badan selepas kita masak. Ini just nak illustrate. Kalau kita letak yang ini 11.5, kalau kita letak 9.5, memang kita tak dapat macam ni. Tetapi still difference daripada dengan air biasa. So kat sini kita nak tunjukkan bahawa, dan testimoni pun banyak. Baru ni saya tengok Sifu Sazwan, dia check dia punya kolon dia berapa persen? 98? 99% bersih. Can you imagine? Dia minum 3 bulan, 99% bersih. Macam budak baru lahir. Tapi kena minum lah. Ini minum 1 gelas, tak ada apa-apa pun. Minumlah 2,5 liter sehari. Every 25 kg minum 1 liter air. That's the thing. Ada mesin tak pakai, minum sekali-sekala. Lepas tu aku kena gout. Lantak kau, baguslah tu. Betul tak? Sebab dia tak nak minum. Ada mesin, lepas tu dia kata mesin mahal. Dah mesin mahal, kau gunalah air dia. Susah manusia ni kan, tak pernah puas. Ya, alright. So, lagi apa? Si claim ni tak payah cerita lah. Alright, saya nak habiskan ke macam mana? Dah habis ya? Okay, sedikit lagi lah. Ya? Okay, sikit lagi lah. Boleh ya? Bagi kecederaan 5 minit. Okay, alright. Saya kena abide dengan organizer. So, okay, alright. So anyway, ramai orang cakap tak ada halal certificate. Okay, so mesin FMB. FMB perlu KKM. Okay, dan perlu JAKIM. Saya baru ni saya attend certification. Okay, sebab saya nak tahu macam mana dia certify. Dia kata, water machine yang pakai high grade filter almost automatic dapat JAKIM punya certification. Dan kita pakai high grade filter HGN. HGN kita, the second layer dekat water filter tu, dia menapis beberapa jenis bakteria seperti Salmonella E. coli, neutralize bau, neutralize rasa. Ya. So kat sini memang tidak wajib. Kalau kita dapatkan certification daripada JAKIM, kita menghadapi masalah. Orang Jepun, bila dia buat sesuatu, dia akan buat daripada A to Z. You bayangkan, kalau dapat certification JAKIM, first step, hantar JAKIM punya tim pergi Osaka. Satu. Kedua, any komponen di upgrade. Even water filter, filter tadi, daripada HGN kepada FC1. Kena dapatkan balik certification. Plate dia tukar sedikit, dia punya texture, kena dapat certification. Dia punya hose tukar sikit, kena dapat certification. So benda tak wajib, apa kita nak buat? In fact, energy dah bagi tahu. Okay, statement of energy high grade filter. Tak ada babi dalam tu, tak ada minyak babi. Semuanya cakul. Semuanya tempurung kelapa. Apa nak risau? Ada banyak lagi perkara subhah dalam dunia ni. Kenapa yang ni kau attack? Maknanya apa? Daripada kompetitor lah semua tu. So janganlah terpedaya. Check the fact right. Okay, cik geram lah ni. Okay, alright. Alright, so ini selalu orang cakap. Kan, kalau kita minum air Kangen, habis asid dalam perut, tak ada pencernaan. So apa? Dia imagine perut kita ni macam tank. Asid dalam ni, masukkan akali, dia neutralize habis. Badan ni Allah jadikannya terlampau unik dengan fungsi-fungsinya. Daripada esophagus sampai usus sampai perut, ada membrane system, ada biochemical exchange. Bukannya terus masuk perut macam tu, tak. Itu satu. Number 2, hydrochloric acid hanya dikeluarkan bila kita sampai pada waktu makan.
Bila kita crave for food, nampak, oh terliur, itu masa tu HCl dikeluarkan. Lagi satu masa, bila kita punya usus tengah vibrate, ada makanan masuk. Time itulah HCl dikeluarkan, dan masa tu pH perut kita dalam 2.5 hingga 3. 2.5 hingga 3 pH dia. So very highly acidic. So bohonglah kalau HCl itu hadir di dalam perut 24 hours. Apa jadi kalau HCl hadir 24 hours? Bocor lah. Gastrik lah, sebab tu ramai orang kena gastrik. Kenapa kena gastrik? Waktu makan breakfast, terutamanya perempuan-perempuan yang Melayu lah, selalunya skip breakfast, kononnya nak diet. Apa jadi? Kena gastrik. Sebab HCl hadir, dia dah dirembeskan keluar, mana makanan tak ada. Makanan tak ada. So dia makan perut. Okay, and then dia ada reaction kat situ, keluar gas. Jadilah GERD dan sebagainya. Faham? Okay, so bila waktu bukan pencernaan, kita punya perut akan kembali kepada original state, iaitu pH 4 hingga pH 5. Okay, boleh terangkan lepas ni? Boleh ya? Boleh, jangan aduh. Okay, alright, next one. Okay, kita bercakap mengenai ini. Semalam saya ada jumpa seorang, masa dekat booth tu dia kata, Saiful, dia tanya 3 kali. So, do you think my belief is wrong? If I drink alkaline water, my body will become alkaline. Ataupun alkoholisis. Saya kata, body kita ni bukan macam tank air lah saya cakap tadi. You minum 9.5, body kita jadi 9.5. Siapa nak tahu body pH, you boleh check saliva. Saliva ni apa? Alio Satu lagi air kencing. Tapi nak measure air kencing mesti waktu pagi lah. Kalau waktu lain dia tak ni. So normal kalau you pergi kat klinik atau dekat hospital, normal pH adalah 6 hingga 8. Okay, tapi the best pH is always 7 lah, ya kan? Jadi kat sini saya nak terangkan bahawa kalau ada orang yang alkoholisis, bagi dia jumpa saya tak pernah jumpa dalam dunia ni. You know why? In Malaysia especially, Allah SWT jadikan makanan kita acidic base. Ayam, ikan, daging. Sini sayur-sayuran, buah-buahan. You know how we eat? Yang ini 2%, yang ini 98%. So you nak cakap alkoholisis. How can? You ada pencemaran. Betul tak? Ada pencemaran. Lagi satu, you sekarang ada apa lagi? Ada makanan, ada minuman dan sebagainya kan? So, semua lagi satu apa? Chemical. Daripada mana? Bila you stress. Petronas sekarang ni, pekerja dia ramai kena depression. Sampai kena medical board out. Kesian. Tu sekarang saya nak start masuk lah, introduce. Minumlah kangen. Betul tak? Gaji banyak buat apa, betul tak? Tapi paling susah dia orang ni kan. Yeah. Kan? Tak apa, jaga kau, nanti aku cari. Alright, next one. Next one apa lagi? Sikit lagi. Enhancer, kata bleacher. Bleacher ni apa? Pelarut. Tahu tak? Saya tak payah cerita lah atas tu. Tahu tak tap water kita berapa dia punya sodium chloride? 0.015. Kita punya Kangen water machine hanya guna 0.01. Apa lu cakap? Kan, next. Okay, ini saya cakap pasal hypochlorous acid. Okay, ini saya dah cerita tadi, saya tak nak cerita. Basically, kita perlukan enhancer untuk menghasilkan hypochlorous base. Ya. Okay, ini last kali, alhamdulillah. So lega dia. Okay, so basically bila kita bercakap mengenai competition, sebenarnya tak ada independent reviewer. Semuanya ada interest. Kalau you check orang-orang yang buat review ni kat belakang, oh rupanya dia supply supplement. Dia rupanya supply water filter. Rupanya dia supply water ionizer. So why you worry? Tapi kalau kita seorang yang diukurkan akal fikiran, check the fact right. Betul tak? Alright, next one. There are no internet police. Mana ada? Okay, you betul, you salah. Tak ada. Next one. Energik has the only water ionizer that can be clean monthly. E-cleaning dengan manual cleaning. Ini yang saya cakap tadi. Orang lain tidak ada. Semua auto cleaning. Okay, next one. Energik has the only water ionizer can produce HOCl. So, ini semua poin-poin penting tau. Poin-poin penting. You kena ingat. So, pH 2.5. Okay. Air soda kita pun pH 2.5. Kenapa tak jadi antiseptik? Sebab dia berbeza.
Tak semestinya pH sama. You tahu tak, satu lagi elemen HCl adalah dia perlu ORP value dia 800 mV ke atas. Positif, bukan negatif ya. Positif 800 mV ke atas, baru dia qualify sebagai HCl. Then next one, Energic is the only water ionizer to has combination of auto and manual. Next one, ini yang paling penting sekali. Energic Kangen Water is the only water and water ionizer using sharing concept. Bawa air pergi share. Share. Satu hari share satu orang. 30 hari 30 orang. 5% mindset rule cakap dapat berapa? 2 direct sale. Next month you ada 60 orang. Okay? 5% you dapat apa? 3 orang direct sale. Bulan after bulan kedua you dah ada 5 direct sale. Saya tak kira indirect lagi. Bulan ketiga you ada 90 orang. Very simple buat Kangen Water. Ini pun susah. Susah lah. Tak tahulah. Kan? So 90. 5% 5 direct sale. So total dah berapa? 5 campur 3 campur 2 dah 10. Dah naik 3A. After 3 months dah 3A. Tak percaya you buat. If tak berlaku you jumpa saya. Satu hari seorang tak boleh jumpa. Maknanya kita jalan tak jumpa orang. Semua jumpa jin. Tak nampak. Tak nampak orang kan. Lepas tu kemut nak bagi senyum. Kan macam tadilah sebelum saya bercakap semua. Kan. Senyum, rezeki masuk. Kemudian bagi salam. Jangan kedekut bagi salam. Okay, Jack Ma cakap, you cannot be the best. You have to be the first. So kalau jumpa orang, you have to be the first bagi salam. Assalamualaikum. Susah ke? Kalau kita bagi salam, orang tu tampar kita ke? So this is the exercise. You kena bagi salam. This is to buang you sikap malu you. Betul tak? And then dah comfortable, of course you akan tanya, kan, sehat. Dan bila you ni lagi improve lah from time to time. Otherwise, tengok macam Sifu Zahid. Dulu dia cakap tak boleh cakap. Sekarang bagi mic tak nak lepas. Betul tak? Alright, saya mengomel sikit lah. Alright, tapi jangan risau. Produk yang attack kita adalah inferior product. Okay? The product being compared is always the best. Kita lah. You tahu tak? You pergi mana-mana, water machine exhibition, semua di bibir tak lekang dengan cakap Kangen Water. Ini kita punya mesin pun macam Kangen Water. Ini pun macam Kangen Water juga. Nampak? The Kangen Water is the benchmark. So why you worry? Pergilah kalau ada exhibition. Ni semua malu kan, malas dan sebagainya. Ya, okay. Itu sajalah daripada saya. Minta maaf. Ada lebih masa sikit. Saya pun dah tercungap-cungap. Okay, so let's enjoy doing what we do best. Okay, so kita kena ada True Health punya konsep di mana kita enjoy, kita ada passion and give compassion. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.